Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu upload dan rakam nota slide PowerPoint yang cikgu gunakan pada Google Meet bagi murid-murid yang tidak dapat hadir untuk kelas sains pada hari ini. Baik, tajuk kita iaitu tumbuhan, sambungan tajuk minggu lepas, kepentingan bahagian tumbuhan dan persamaan dan juga perbezaan yang kita akan lihat pada tumbuhan. Kita ulang kaji tajuk lepas iaitu bahagian tumbuhan yang mana kita mengenal ciri-ciri yang ada pada daun, batang, bunga serta akar. Daun. Urat daun yang kita kenal ialah urat daun selari iaitu berbentuk panjang. Daunnya lebih panjang, uratnya lurus. Itu urat daun selari. Urat daun jala seperti tulang ikan, kiri kanan, kiri kanan. Batang berkayu, saiznya lebih besar, berwarna coklat, tidak mudah tumbang. Batang berkayu. Batang tidak berkayu, berwarna hijau, saiznya lebih kecil, mudah patah, mudah rosak. Untuk bunga, ada dua ciri iaitu tumbuhan yang berbunga dan tidak berbunga. Berbunga bermaksud ada bunga. Tumbuhan tersebut mengeluarkan bunga seperti bunga raya, bunga ros. Tidak berbunga, kamu nampak hanya ada daun sahaja, bermaksud tidak mengeluarkan bunga. Okey, akar serabut. Akar serabut iaitu akar yang berambu, bercabang kecil dan bergumpal. Akar tunjang mempunyai satu akar yang panjang dan menjunam ke tanah dan juga ada cabang-cabang kecil. Itu akar tunjang. Hari ini kita akan lihat kepentingan bahagian tumbuhan daun, bunga, batang dan juga akar. Apa pentingnya daun? Baik, pergi muka surat 56 dan 57 dalam buku teks kamu. Kepentingan bahagian tumbuhan, kamu nampak muka surat 57. Ada daun, ada anak panah turun ke bawah. Ni ada akar di dalam tanah. Ada anak panah naik ke atas. Kita akan pergi satu persatu bahagian tumbuhan. Kita pergi satu persatu kepentingan bahagian tumbuhan. Yang pertama iaitu daun. Daun membuat makanannya sendiri. Kita tahu tumbuhan merupakan benda hidup tetapi tidak boleh bergerak. Tumbuhan ni tak boleh pergi ke kantin nak beli makanan, ke pasar berjalan nak beli makanan, tak boleh. Jadi tumbuhan ada proses membuat makanannya sendiri. Jadi daun ni membuat makanan sendiri yang mana akan digunakan oleh bahagian tumbuhan yang lain. Proses membuat makanan kamu akan belajar di tahun 2. Ada tajuk tentang ni. Kepentingan bahagian bunga pula ialah bahagian yang menjadi pembiakan tumbuhan. Tumbuhan akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Bunga selalunya akan berkembang sebelum bertukar menjadi buah. Ini ialah pertumbuhan bagi pokok strawberry. Kamu dapat lihat bagaimana pokok berubah daripada bunga menjadi buah strawberry. Ini mengambil masa lebih kurang 40 ke 50 hari dalam pertumbuhan pokok
strawberry. Daripada bunga menjadi buah, seterusnya masak dalam tempoh 40 ke 50 hari. Batang pula mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan. Boleh rujuk buku teks muka surat 56 dan 57. Kamu nampak batang ni dia mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun tadi ke bahagian ranting, dahan dan juga bunga. Batang juga mengangkut air dan nutrien daripada akar ke bahagian daun. Nutrien di sini sama ada baja organik ataupun baja kimia. Seterusnya akar menyerap air dan nutrien daripada tanah. Kalau kamu dapat lihat akar di sini, dia besar untuk menyokong pokok supaya tidak tumbang. Ini ialah persamaan dan perbezaan ciri bagi tumbuhan. Dalam buku teks ada muka surat 58. Diberi contoh iaitu pokok bunga raya dan pokok bunga ros. Ciri-ciri yang sama bagi kedua-dua pokok ini ialah mempunyai bunga. Yang pertama, kedua-duanya mengeluarkan bunga. Okey, ciri yang kedua, urat daun jejala. Boleh lihat dalam buku teks, muka surat 58, uratnya kiri kanan. Dan akar tunjang. Kenapa akar tunjang? Kamu boleh lihat akar di sini ada satu akar panjang yang menjunam ke bawah dan cabang-cabang kecil. Ciri yang ketara bagi kedua pokok cili dan bunga raya ini ialah berbuah. Bermaksud hanya pokok cili yang mengeluarkan buah. Pokok bunga raya tak ada buah. Jadi ciri yang berbeza bagi kedua-dua pokok ini ialah berbuah. Baik, pergi latihan buku aktiviti muka surat 38. Ini ialah bahagian tumbuhan yang mana kepentingannya sama ada daun, bunga, batang dan akar yang kita pelajari pada hari ini. Daun membuat makanan. Kamu nampak daun dalam buku teks. Rujuk muka surat 56 dan 57. Jawapan ada di atas. Okey, yang kedua, bunga bertukar menjadi buah dan biji benih. Okey, nampak dilabelkan kat sini anak tanda garis ruangan kosong ni. Kalau tak muat, kamu boleh tulis dengan kemas untuk masuk muat semua jawapan. Baik, batang mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun typo. Jadi, akar yang terakhir menyokong pokok dan menyerap air serta nutrien. Boleh buat, tak cukup kamu sambung tulis di bawah. Pergi muka surat 39 iaitu kena labelkan bahagian dua bunga iaitu bunga kemboja dan bunga siantan yang mana kedua-duanya mempunyai ciri yang sama iaitu berbunga. Dalam bulatan ni menunjukkan kedua-duanya ada bunga, mengeluarkan bunga. Jadi ciri yang sama ialah berbunga. Urat daun. Cuba kamu lihat, tengok dalam buku latihan. Urat daunnya kiri kanan. Itu urat daun jejala. Okey, seterusnya batang berkayu biasanya berwarna coklat dan akhir sekali akar tunjang.
Kenapa akar tunjang? Cuba kamu lihat, ada satu akar yang menjunam ke bawah. Ada rambu-rambu dan bercabang kecil. Itu akar tunjang. Lengkapkan ayat di bawah. Jadi, kamu kena lengkapkan jawapan berdasarkan apa yang kamu tulis di atas. Pokok bunga kemboja dan bunga siantan mempunyai bahagian yang serupa, yang sama, iaitu berbunga. Kedua-duanya ada bunga. Tulis balik, berbunga. Okey, urat daun jejala. Ini ada ruangan yang pendek, jadi kamu boleh tulis daun jejala, batang berkayu dan akar tunjang. Akhir sekali, muka surat 40, iaitu mengenai pelabelan pokok bunga berdasarkan gambar yang diberi. Okey, ini pokok bunga orkid. Ini gambar bunga orkid. Mungkin ada ibu-ibu kita yang tanam di rumah. Pokok ini mempunyai bunga. Kenapa ada bunga? Ini menunjukkan ada bunga. Daun urat iaitu selari. Kenapa cikgu kata selari? Tengok uratnya lurus. Okey, lurus. Tak ada kiri kanan. So, pokok ini mempunyai urat daun selari. Batang pokok ini tidak berkayu. Akar pokok ini jenis, kamu tengok, bergumpal, bercabang. Ada rambu-rambu. Jadi, akar serabut. Saya harap tugasan untuk hari ini dapat disiapkan daripada muka surat 38 sehingga muka surat 40. Cikgu mohon maaf atas kekurangan video yang cikgu sertakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.